السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, kita baru sahaja menunaikan salat fardu Jumaat dan berselawat. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah dalam masa lebih kurang 15 minit untuk tazkirah kita, yang mana kita nak bicarakan satu perkara dengan ringkas, insyaAllah. Sebab cuaca sekarang ni pun panas pula lah, dia jadi apa tu, tarik suara. Cuaca panas. Jadi kita nak bicarakan insyaAllah dalam lebih kurang 15 minit, 20 minit, kita nak membicarakan soal berkenaan dengan pencarian kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, yang mana kehidupan baik ini ianya menjadi dambaan kepada semua orang. Semua orang kalau boleh, dia nak kehidupan dia menjadi kehidupan yang baik. Kerana itu ulama menyebut, sesungguhnya sesiapa yang telah mendapatkan ketenangan hati, maka dia telah pun mendapatkan syurga di atas dunia sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga yang sebenar. Tuan-tuan, maknanya kehidupan atas muka bumi ini akan menjadi bahagia apabila hati kita tenang. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyebut, ala bizikrillah, ingatlah, kata Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatma'innul qulub, maka hati kamu akan menjadi tenang, kata Allah. Allah beri jaminan orang yang berzikir kepada dia, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak beri ketenangan pada dia. Tentu ketenangan lebih besar nilainya daripada duit ringgit. Ketenangan lebih besar nilainya daripada harta benda dunia, yang kalau kita tengok, kadang-kadang harta benda dunia ni dia lebih mengkusutkan keadaan kita. Apatah lagi sekarang ni kita berhadapan dengan penyakit yang belum lagi hilang. Walaupun kita dah dibenarkan rentah negeri, rentah daerah, kita boleh makan dekat kedai macam biasa, tuan-tuan, tapi penyakit ni masih ada lagi. Tuan-tuan, maka kita melalui waktu-waktu yang sukar.
Kadang-kadang benda dunia ni dia menjadikan hati kita kusut. Mungkin ada orang yang baru nak mula balik semula, mencari pencarian dia. Tuan-tuan, maka dia melalui waktu-waktu sukar. Ada orang yang moratorium dah habis dah tempoh. Tuan-tuan, dia kena bayar balik semula yang dia pinjam dekat bank, kena bayar balik kereta yang dia hutang sebelum ni. Tuan-tuan, maka kadang-kadang benda dunia dia mengkusutkan kita. Walaupun itulah benda yang kita hendak-hendak sangat, tapi kadang-kadang dia boleh mengkusutkan hati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia janji kepada manusia, ala bizikrillah, kamu zikir dengan Allah, Allah beri ketenangan kepada kamu. Tuan-tuan, ketenangan dia lebih besar daripada segala-galanya. Sebab itu orang yang hati tenang, bila mana dia senang, dia bersyukur dengan Allah. Bila mana dia diuji dengan kesusahan, dia juga dalam keadaan yang bertenang. Tuan-tuan, perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman dia, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, kata Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada perasaan takut, mereka tidak ada perasaan duka cita, mereka tidak ada perasaan gundah gulana, tak ada. Dan tuan, sekali lagi dalam ayat ni Allah Ta'ala beri jaminan, kalaulah kamu jadi orang yang dekat dengan Allah sebagaimana awliya Allah, kamu akan dapat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada perasaan takut, tidak ada perasaan duka cita, gundah gulana, semua tak ada. Dan kerana tu ketenangan nilainya sangat besar. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang dekat dengan Allah maka hati dia tenang. Tuan-tuan, duit banyak pun tak tenang. Tuan-tuan, duit banyak pun tak tenang. Duit banyak ni kalau dia pergi ke bank, dia nak keluarkan jumlah duit, jenuh tengok kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Dan saya apa? Kerana dia takut bawa-bawa keluar sekejap lagi ada orang rompak dia. Lepas tu dah bawa duit, simpan duit dekat rumah. Tuan-tuan, tak tenang, malam tak boleh nak tidur. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, orang yang ada harta maka dia kena menjaga harta tersebut. Orang yang ada harta dia kena jaga harta. Kereta kita, tuan-tuan, kita beli kereta yang elok-elok, kita takkan parking dekat tepi jalan merata macam tu. Kita letak dia dalam pos kereta, kita letak dia dalam garaj kereta. Pasal apa? Tuan-tuan, takut-takut nanti ada orang yang duk apa ni, nak curi kereta dia. Ada orang yang mungkin nak ambil kereta dia. Hak tu tak cerita dia dah tak bayar 4 bulan. Tu tak cerita lagi. Tuan-tuan, yang tu lagi dia takut nak keluar. Tuan-tuan, maka kerana tu hati yang tenang, kata ulama, dia adalah syurga dunia sebelum manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, persoalan dia, macam mana kita nak mendapatkan syurga dunia ni? Macam mana kita nak mendapatkan ketenangan ini? Tuan-tuan, kita nak dapatkan ketenangan ni adalah melalui ketaatan kepada Allah dan juga amal-amal soleh.
Tuan-tuan, kita buat taat dengan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Taala berikan kepada kita kehidupan yang baik. Perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Dia, "Man 'amila 'amalan shalihan." Siapa-siapa yang melakukan amal soleh, kata Allah, apapun juga amal soleh yang dia buat, wa huwa mu'min, tapi dengan syarat dia kena beriman kepada Allah. Tuan-tuan, syarat penerimaan amal pada sisi Allah, dia mesti beriman kepada Allah. Kalau tidak ada iman, kemudian dia beramal, amal dia tak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata, "Man amila amalan shalihan." Siapa yang beramal dengan amal saleh, wa huwa mu'minun, dia beriman dengan Allah. Tuan-tuan, iman ni jangan terlerai daripada dada kita. Tuan-tuan, kita risau tengok apa ni golongan muda pada hari ni, yang apabila handphone ni, tuan-tuan, Masya Allah, anak-anak kita pada hari ni belum lagi ke sekolah, baru je kita nak buka sekolah. Kami pun yang di Ma'had baru sahaja dapat surat boleh beroperasi semula selepas daripada 24 hari bulan ni. Tuan-tuan, baru boleh beroperasi. Berapa lama anak kita duduk dekat rumah dengan handphone dia. Tuan-tuan, hari ni permainan bukan macam zaman kita dulu. Mungkin tuan-tuan, mungkin saya ni mungkin generasi yang akhir. Petang-petang mandi sungai, petang-petang pi dekat apa ni laut, pi masuk semak, pi apa ni panjat pokok, makan atas pokok. Mungkin saya lah kot generasi yang last sekali, sebab umur lah ni menjangkau 40. Saya ni tuan-tuan, bila orang dia tengok kita, "Ustaz umur berapa?" Kita kata dah 40 lah. Oi, dia kata macam umur 25. Alhamdulillah. Maknanya nampak macam orang muda. Saya pun memang tak mengaku tua. Kita mengaku muda, insya-Allah. Tuan-tuan, maka hari ni dah tak sama lagi dah. Hari ni masing-masing dengan gadget. Itulah yang paling besar kita pada hari ni. Cuba kita cek, ada tak orang pada hari ni yang tak ada telefon? Malah pembelajaran cara baru pada hari ni adalah dengan cara menggunakan telefon. Belajar pun guna telefon. Tuan-tuan, saya masa mula PKP nak buat PDPR, beli satu gadget lah, satu tab Samsung. Kita duk ingat ni kita je yang duk cari telefon ni. Pipi di kedai tu, dia orang mai ke kedai tu, ni nak tanya handphone mana bagus untuk buat kelas. Semua tanya nak tu. Tuan-tuan, di sebalik kebaikan handphone ni, sebaliknya ada juga keburukan. Keburukannya apa? Maklumat di hujung jari tanpa tapisan. Dia tidak ada tapisan. Anak kita boleh tengok Syiah, anak kita boleh tengok Mu'tazilah, anak kita boleh tengok Jabariyah, anak kita boleh tengok apa sahaja yang dia nak tengok dekat dalam tu. Tuan-tuan, maka kita risau sikit, kerana benda yang dekat dengan dia tu akan mempengaruhi pemikiran dia. Sebab tu Nabi SAW kata, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang berada pada agama kawan dia, kata Rasulullah. Tentang pasal apa Nabi kata seseorang itu berada pada agama kawan dia?
Tuan-tuan, kawan ni adalah orang yang rapat dengan kita. Kita pun kalau duduk kat kedai kopi, kalau bawa keluarga kan, ni yang saya tengok lah, tak tahulah tempat lain. Yang saya tengok, kalau kita bawa keluarga, pakat makan. Makan. Nak kata sembang tak? Sembang lah sepatah dua sembang. Tapi cuba tengok kita duduk kedai kopi dengan kawan kita. Daripada mula pukul 9 pagi, pukul 11.30 baru keluar daripada warung tu. Baru keluar daripada restoran. Tapi kalau makan dengan keluarga, habis-habis makan, balik. Dan Tuhan Nabi SAW sebut al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang berada di atas agama kawan dia. Kerana kita lebih cepat terpengaruh dengan apa yang dekat dengan kita. Dan Tuhan, dalam konteks pada hari ini, yang paling dekat dengan kita, telefon kita. Itu yang paling dekat. Itulah kawan kita. Duduk seorang-seorang, duduk slide. Sebelum tidur, slide. Orang sebelum tidur baca doa. Dan Tuhan, orang patutnya bangun tidur, baca doa. Ni dah nak tidur slide, bangun tidur, tengok dulu WhatsApp siapa yang hantar pagi ni. Tengok dulu email siapa yang hantar pagi ni. Lupa dah untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan, maka inilah kawan yang dekat dengan kita. Dan Tuhan, kita doa dengan Allah, mudah-mudahan iman ni akan terus kita bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia, dan Tuhan, perhati-perhati sikit. Anak kita, cucu kita, masa dia tengok handphone dekat rumah, kena perhati, tengok apa yang dia buat. Dan Tuhan, saya dekat rumah anak pun ada handphone, tapi syarat dia apa? Kalau nak main game hari Khamis, Jumaat, Sabtu sahaja. Lepas tu kalau buka internet tak boleh duduk dalam bilik seorang-seorang, tak boleh. Dia kena buka internet dekat ruang tamu, pasal kami ada, mak dia ada. Tuan-tuan, kita boleh, dia tak boleh nak potong terus, tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita potong terus, dia akan cari kod luar. Dia akan cari. Tuan-tuan, maka kita nak kena kawal benda ni. Sebab itu kata ulama, didiklah anakmu mengikut zamannya, kata ulama. Tak apa, tuan-tuan, kita bagilah kat dia, tapi dia nak tengok apa, dekat dengan kita. Tuan-tuan, mak dia selalu tengok, tu tengok apa tu, lagu apa tu. Tuan-tuan, ni cerita betul. Mereka duduk kat ruang tamu sama-sama dengan sekali dengan kita. Pasal apa? Kita nak bawa iman nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan syarat penerimaan amal adalah iman pada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut, man amila amalan salihah, siapa yang beramal dengan amal salih. Dan amal salih ada pengaruh dalam kehidupan kita. Dan sebab itu Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan pandang kecil kebaikan-kebaikan yang ada. Walaupun kita sedekah RM1, walaupun hanya memberikan senyuman kepada orang, tuan-tuan, ni kebaikan-kebaikan yang kecil, tapi kebaikan ni dia mempengaruhi kehidupan. Dan Tuhan, Allah Ta'ala kata, siapa yang beramal dengan amal soleh dan dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kata, lanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri kepada dia kehidupan yang sangat baik, kata Allah. Dan Tuhan, ni janji Allah Ta'ala. Orang yang buat kebaikan, orang yang buat taat pada Allah. Tuan-tuan, nak taat, kita ada kuliah maghrib. Nak taat, kita ada kuliah subuh. Saya yakin semua ni dah ambil vaksin dah. Tuan-tuan, saya yakin. Tuan-tuan, mai kita masuk dalam masjid, mai kita duduk dalam kuliah subuh, mai kita duduk dalam kuliah maghrib. Tuan-tuan, tok-tok guru kita ni, dia mengajar macam mana sembahyang,
macam mana kita nak menyucikan jiwa pada Allah, macam mana nak beriman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, balik daripada mengaji, kita amal. Tuan-tuan, orang yang beramal saleh, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri kepada dia kehidupan yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itu kita nak dapatkan syurga dunia, iaitulah ketenangan hati, kena memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan amalan tu, maka hiduplah kita sebagai orang yang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apatah lagi? Sekarang ni kita dah pun diberikan nikmat oleh Allah. Baik, nikmat tak boleh rentah negeri nikmat. Saya ada yang tak boleh nak rentah lagi. Pasal apa? Kerana apa ni, sekolah nak buka, kita pula ada tanggungjawab yang besar. Tuan-tuan, jadi nak tak nak kita nak kena ada perhati tengok. Lepas 24 ni dah nak operasi balik semula dah. Lah ni tengah duk sibuk lah. Duk apa ni, ambil maklumat pelajar, tengok pelajar, macam hubungi pelajar. Tuan-tuan, nikmat sangat bila mana orang pada hari ni dia seolah-olah macam dah normal dah kehidupan dia. Boleh rentah negeri, boleh makan dekat mana-mana dia nak makan, masuk masjid macam biasa. Cuma dia nak kena jaga penjarakan. Cuma dia kena balik rumah nanti kena cuci tangan dia. Tanda penyakit ni masih lagi ada. Satu ya, tapi yang lain berjalan seperti biasa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala janji, walau anna ahlal qura amanu. Kita sabar sikit, kita beramal dengan ayat ni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk dalam satu-satu tempat dia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh, kami akan buka pintu keberkatan kepada dia, sama ada pintu yang di langit atau pintu daripada bumi, kami beri keberkatan kepada dia. Tuan-tuan, demikianlah macam mana amal soleh itu dia memberi pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan seseorang. Nak murah rezeki, beramal soleh. Nak hati tenang, beramal soleh. Dia nak apa pun juga, tuan-tuan, caranya adalah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amal saleh, dan mudah-mudahan juga amalan kita akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu sebagai tazkirah kita pada petang hari ni yang panas ni. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.